Bertemu kembali rentasan berita edisi 826 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Tiada ruang sorok kebejatan ekonomi negara. Perikatan Nasional mahu menongkak langit. Rina Harun nak jadi menteri ke nak jadi modal? Isu sugar baby selamatkan Malaysia di bawah ulama PAS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemerosotan ekonomi negara tidak boleh disorok dengan cerita-cerita lunak kononnya harga barangan tidak naik. Kerajaan Perikatan Nasional yang ditubuhkan kononnya untuk menyelamatkan negara jelas hanya satu retorik untuk menghalalkan satu kudeta. Satu dunia tahu motif rampasan kuasa bukan untuk menyelamatkan Islam, bangsa mahupun negara. Ia hanya satu proses serampang tiga mata seperti imej yang dipegang oleh syaitan. Pertama, ia untuk menafikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-8. Kedua, ia untuk memenuhi cita-cita dalam kudeta yang tamak kuasa menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ketiga, ia untuk menyelamatkan tengkuk mereka yang didakwa dengan puluhan pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Kini, perkembangan ekonomi Malaysia bagi tahun 2020 begitu ketara menunjukkan aliran kemerosotan jauh lebih parah melebihi unjuran yang dibentangkan oleh kerajaan, kata Ketua AMK Akmal Nasir. Beliau memetik laporan Bank Negara Malaysia yang menyatakan bahawa keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia menguncup kepada negatif 5.6% berbanding peningkatan sebanyak 4.3% pada tahun 2019. Ini merupakan penyusutan kedua terbesar sejak krisis keuangan Asia bagi tahun 1998. Penyusutan KDNK ini jauh melebihi unjuran oleh Kementerian Keuangan yang dibentang dalam laporan tinjauan ekonomi 2021 bahawa KDNK diunjur menyusut negatif 4.5% walaupun ketika itu Malaysian Rating Corporation Berhad atau MARC telah menyasarkan penguncupan yang lebih besar sekitar negatif 5.7%, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, penyusutan KDNK negatif 5.6% pada tahun 2020 tidak memungkinkan berlaku suatu lonjakan luar biasa KDNK bagi tahun 2021 kepada 6.5% hingga 7.5% seperti yang turut telah dibentangkan oleh Menteri Keuangan dalam laporan tinjauan ekonomi bagi tahun 2021. Menteri Keuangan digesa untuk berpijak di bumi nyata, bersikap jujur dan telus dalam membentangkan angka-angka ekonomi. Usah terpalit dengan permainan politik demi memberi imej baik kepada Perikatan Nasional seperti mengelirukan dan memperdayakan rakyat, kata Akmal. Beliau mempersoalkan sejauh mana ketelusan kerajaan dalam memberikan laporan yang jujur dan tepat tentang kondisi semasa ekonomi negara. Amat kontradik apabila unjuran yang kerajaan bentangkan jauh menyimpang dari realiti semasa. Namun kerajaan berterusan mengeluarkan kenyataan bahawa rakyat tidak perlu bimbang dan ekonomi negara berada di landasan tepat fasa pemulihan, tegasnya. Prestasi ekonomi Malaysia bukan hanya dinilai oleh pemimpin Pakatan Harapan atau rakyat marhain yang menderita akibat kenaikan harga barangan. Ia turut dinilai oleh Badan Berwibawa Antarabangsa. Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan UNCTAD dalam laporan badan itu pada tahun 2020 menunjukkan kemerosotan akibat mengalami penguncupan sebanyak 68% berbanding penguncupan purata rantau ASEAN 31% dan global pula 42%. Tambahan pula penurunan penarafan keuangan untuk Malaysia oleh Fitch Rating dari A- kepada BBB+ secara tidak langsung akan menyebabkan lonjakan terhadap hutang negara. Sementara itu, Indeks Persepsi Rasuah CPI Malaysia bagi tahun 2020 merudum jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara berbanding tangga 51 pada tahun 2019.
Untuk menambah garam pada luka, satu persatu firma gergasi mengangkat kaki meninggalkan negara ini mencari cahaya pelaburan yang bersinar di negara jiran. Firma-firma ini meninggalkan bekas pekerja mereka dengan masa depan yang tidak menentu. Rentetan senario yang kelam kabut itu semakin parah nampaknya ekonomi Malaysia. Fitnah yang kini ditabur terhadap pemimpin Pakatan Harapan juga tidak mampu menutup kebejatan ekonomi negara akibat scheme of things antara pemimpin Perikatan Nasional yang tidak ada integriti dan tidak tahu mentadbir urus negara dengan baik. Mana nak sorok korupsi dan kebejatan ekonomi negara? Mana ada pelabur yang akan datang untuk pulih ekonomi jika negara korup? Dua senario seperti tiada kaitan, tetapi sebenarnya kedua-duanya membentuk rangkaian korupsi yang semakin membusung. Pengerusi Amanah Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah mengaitkan tentang penghijrahan bijak pandai Malaysia ke luar negara dengan isu integriti pemimpin Kerajaan Perikatan Nasional. Perkara ini telah membawa Malaysia berdepan situasi brain drain yang menyebabkan kita kehilangan ramai golongan bijak pandai, ujarnya dalam satu kenyataan pada 6 Februari lalu. Penghijrahan kini melibatkan individu Melayu yang membuktikan mereka yang bijak dan berintegriti kecewa dengan perilaku rasuah dan pentadbiran yang gagal. Mereka ini tidak mahu lagi menjadi sebahagian daripada sistem dan kerajaan yang korup dan tidak beramanah, kata Raja Kamarul Bahrain. Beliau berkata Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Petronas, Tan Sri Wan Zulkifli meletakkan jawatan kerana tidak bersetuju dengan campur tangan kerajaan dalam syarikat tersebut oleh pentadbiran kerajaan Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kini Datuk Wan Zulkifli telah dilantik menjawat jawatan kanan atasan di Exxon Mobil, sebuah syarikat minyak global utama dari Amerika Syarikat. Raja Kamarul Bahrain turut mempertikaikan jumlah ahli kabinet selama 70 orang menteri dan timbalan menteri. Menurut beliau, mereka hakikatnya langsung tidak berkebolehan. Katanya mereka dilantik sebagai salah satu balasan imbuhan kerana menyokong Muhyiddin Yassin jauh dari kerana faktor kebolehan mengikut meritokrasi mahupun integriti. Kita berdepan dengan isu rasuah yang kritikal. Namun tiada seorang pun dalam kalangan orang agama dalam kerajaan, termasuk yang bergelar ulama, bertindak menegur atau memperbaiki keadaan. Apatah lagi menghukum penjenayah, tegasnya. Beliau juga membidas sikap para ulama dalam kerajaan enggan bersuara menegur pelaku rasuah, tetapi cuba untuk mencipta satu definisi baharu rasuah, seolah-olah rasuah yang selama ini kita faham adalah salah dan bukan pun satu isu dalam negara. Walaupun tidak menyebut nama, beliau dipercayai merujuk kepada kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang yang berkata sumbangan bukan atas peribadi tidak boleh dikategorikan sebagai rasuah. Ketika negara kita dijarah kekayaannya, ketika negara kita dirompaksakan, golongan ulama kerajaan yang berstatus menteri dan diplomat ini cuba mencemar minda rakyat dengan membawa erti baharu rasuah, katanya. Belum selesai isu penjenamaan semula istilah rasuah itu, timbul pula isu bagaimana media cuba diugut supaya menutup mulut mereka. Dalam satu hantaran di Facebook, pemilik Karang Kraft Datuk Husamuddin melontarkan keluhannya tentang budaya mengugut untuk mengawal media itu. Kami buat akhbar bebas seperti Watan, Eksklusif, Sinar Harian sejak tahun 80-an lagi. Barisan Nasional, Pakatan Harapan pun tak berapa suka dengan pendirian kami. Tetapi mereka tak pernah ugut, malah siap engage kami. Hubungan kekal mesra walaupun benci tapi rindu. Geng baharu ini lain macam pula. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kena tengok-tengok juga. Jangan biarkan perangai overzealous ini nanti sokong membawa rebah. Beliau menyifatkan pegawai kementerian yang tidak disebutnya sebagai berotak bingai. Ingat boleh tongkat langit ke sindirnya? Justru rakyat Merhain tertanya-tanya adakah ini tugas baharu jasa yang dijenamakan semula menjadi JKOM, menutup mulut pihak yang mahu berjuang menentang rasuah. Perikatan Nasional nampaknya seperti tidak berhenti-henti menyakitkan hati rakyat menerusi tindakan mereka. Inilah akibatnya apabila merampas mandat rakyat dan menafikan hak mereka untuk memilih kerajaan. Perikatan Nasional dan pengampunya seperti dikejar oleh momok yang mereka cipta sendiri. Malangnya gerombolan ini disokong oleh para ulama yang mendakwa kononnya mereka mengikut Nabi. Berhentilah cuba menongkat langit. Ini bukan cara Nabi mentadbir negara.
Laporan mengenai keganasan rumah tangga meningkat sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan berikutan penularan wabak coronavirus COVID-19. Pengarah Eksekutif Pertubuhan Pertolongan Wanita atau WAO, V. Sumitra berkata pertanyaan mengenai keganasan rumah tangga menerusi talian perkhidmatan WAO turut meningkat 3.4 kali ganda pada Mei berbanding ketika awal PKP dilaksanakan. Sebanyak 2,287 kes keganasan rumah tangga dilaporkan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sejumlah 4,349 kes penderaan kanak-kanak termasuk penderaan fizikal, seksual dan emosi selain 1,263 kes penderaan seksual terhadap wanita turut dilaporkan, kata Timbalan Setiausaha Rendah Pembangunan Masyarakat, Warga Emas dan Orang Kelainan Upaya Kementerian itu, Koloni Gunting. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerima sebanyak 1,929 aduan berhubung kes keganasan rumah tangga sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula dilaksanakan pada 18 Mac tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun, seharusnya menggunakan kedudukan, masa, tenaga dan sumber yang ada untuk memperbetulkan apa yang salah di dalam sistem pentadbiran kementeriannya. Jika itu dapat dilakukan, barangkali tiada kritikan atau cemuhan yang dilontarkan rakyat Malaysia terhadap perubahan imej beliau yang nyata telah menarik perhatian ramai pihak. Itu pandangan keras yang dilontarkan Ahli Parlimen Batu Kawan Kasturi Pato terhadap Ahli Parlimen Titiwangsa itu yang didakwa tidak peka terhadap banyak isu yang melingkari kaum wanita sejak kebelakangan ini. Apa yang kita telah lihat ialah hasil penggambaran anda yang amat mempesonakan. Tetapi itu sahaja. Sikap berdiam diri anda adalah bukti anda sama ada tidak mempedulikan apa yang terjadi di sekeliling anda atau anda sebenarnya tidak tahu bagaimana menguruskan situasi sebegini yang mana agak memalukan kerana anda telah menjadi anggota kabinet sejak 2018. Katanya lagi seperti diterbitkan portal Malaysia Kini. Rina merupakan antara anggota kabinet yang kekal walaupun kerajaan telah bertukar tangan daripada Pakatan Harapan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau telah menerima kritikan pelbagai pihak kerana tidak mengeluarkan kenyataan mengenai beberapa insiden yang menimpa kaum wanita serta isu melibatkan elemen penderaan, gangguan seksual dan keganasan rumah tangga. Selain itu, tular beberapa gambar beliau mengenakan busana rekaan seorang pereka tempatan telah menimbulkan lebih banyak kemarahan pihak berkenaan yang dikatakan tidak sensitif dengan isu-isu berkaitan portfolio yang beliau pegang. Mengulas lanjut, Pato berkata agak mengecewakan melihat Menteri dan Timbalan Menteri KPWKM hanya berdiam diri dan tidak mengeluarkan kenyataan berkaitan isu yang melingkari spektrum kementerian mereka. Ujarnya lagi sejak 2 bulan lepas, pelbagai kejadian yang menggemparkan berlaku termasuk gadis berusia 16 tahun didakwa dirogol di dalam lokap polis di Sarawak dan kanak-kanak berusia 7 tahun mati dipercayai akibat didera. Terbaru, Pato turut menyebut bagaimana beberapa wanita menggunakan media sosial untuk berkongsi pengalaman hak peribadi mereka telah pun dicabuli, termasuk dakwaan anggota penguatkuasa melakukan gangguan seksual terhadap seorang pemandu wanita. Tiada satu pun kenyataan keras mengenai perubahan polisi, kerjasama dengan kementerian atau agensi lain mengenai isu yang telah saya bangkitkan. Pada Disember lepas, sewaktu sesi Parlimen, Rina secara sarkastik memberitahu saya beliau memerlukan ahli-ahli Parlimen seperti saya untuk mengingatkan beliau bagaimana untuk melakukan tugas sebagai seorang menteri. Jadi di sini saya ingin ingatkan Rina bahawa beliau bertanggungjawab terhadap semua rakyat Malaysia, bukan saya seorang, kata Pato lagi. Pato berkata, rakyat Malaysia memerlukan seorang menteri yang boleh menjadi suara kepada golongan yang tidak mempunyai suara serta suara kepada golongan wanita untuk menentukan polisi dan peraturan serta undang-undang di bawah KPWKM. Kesan sungguh rakyat jelata, Menteri asyik dengan sesi fotografi di pejabat, bermekap mampan sejak memiliki badan yang boleh dipamerkan kepada khalayak sehingga lupa apa yang terjadi di luar sana. Rakyat tertanya-tanya, Rina Harun ni nak jadi menteri ke atau nak jadi model? Timbalan Menteri Kementerian ini pula hanya tahu bela kambing dan berbangga dapat menyediakan tangki air sebesar baldi untuk kegunaan 27 buah keluarga. Siapa lagi kalau bukan Kak Lah, pemandu lori tanpa kunci.
Cuba kita bandingkan figura Rina Harun masa beliau mula-mula ambil alih Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat daripada Datuk Seri Wan Azizah Mac tahun lalu sehingga sekarang. Jauh perbezaannya kan? Kuat bekerja untuk rakyat hingga kurus badannya. Itulah kualiti yang ada pada Menteri-Menteri lantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerja pagi petang siang malam bagi kesejahteraan rakyat tanpa kena erti penat lelah. Tahniah Rina Harun. Rakyat jelata sangat berbangga dengan pencapaian anda. Sekiranya para menteri diminta untuk melaporkan KPI masing-masing sepanjang menebuk atap, rasanya Rina Harun pasti akan disarungkan selempang menteri paling berjaya membela rakyat. Mengapa tiada hukuman keras terhadap pemandu mabuk? Ramai orang awam termasuk kanak-kanak dan wanita mati akibat dilanggar pemandu mabuk. Mengapa Menteri Pengangkutan lembap meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 untuk mengenakan hukuman lebih keras terhadap pesalah? PAS akan terus mendesak pindaan akta dan pengharaman penjualan arak secara berleluasa. Demikian tuan-tuan, kenyataan penuh berkeyakinan Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS pada 24 Januari 2020 sebelum kerja tebuk atap dibuat sehingga menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan hujung Februari. Sekarang setelah PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan yang mentadbir negara, apa perubahan yang berlaku? Memang ada perubahan yang sangat ketara berlaku, iaitu bia dibenarkan dijual di kedai sebenika. Itulah perubahannya. Pemandu mabuk langgar orang sehingga mati di sana sini. PAS pula di mana? Mandi di kolam larangan atau sedang berseronok dengan gaji buta hampir setahun. Jom China mencabar Tuan Ibrahim Tuan Man menjawab persoalan ini atas kapasiti Timbalan Presiden PAS. Ada berani? Tahukah ulama PAS bahawa Malaysia dengan 42,500 sugar daddy berada di kedudukan ketiga dalam kalangan negara Asia di belakang Indonesia dengan 60,250 orang. Firma temu janji itu dalam satu kenyataan berkata, negara dengan kadar pendidikan tinggi terbukti lebih rentan terhadap aliran ini berikutan pelajar dibebani hutang. Dikatakan, Malaysia mencatat hutang tertunggak pinjaman pelajar sebanyak 39 bilion ringgit pada tahun 2018. Menurut laporan itu, keputusan yang sama dicatatkan di Korea Selatan dan juga Jepun, di mana masing-masing mencatat 90% dan 76% dari segi keutamaan terhadap pendidikan tinggi. Ketua Pegawai Eksekutif Seeking Arrangement, Brandon Wade, berkata jurang antara kaya dan miskin di Asia yang semakin melebar dalam 2 dekad terakhir mendorong lebih ramai wanita mencari lelaki yang jauh lebih tua atas pelbagai alasan. Pentas seperti Seeking Arrangement membantu menghubungkan wanita muda dengan lelaki yang lebih kaya atau mewah. Mereka bukan sekadar menyelesaikan masalah keuangan wanita terbabit, malah menjadi mentor atau batu loncatan bagi masa depan lebih baik untuk sugar babies berkenaan, katanya. Justru tidak mengherankan Asia menjadi kancah temu janji bagi sugar daddy dan sugar baby, terutama dalam kalangan penduduk bandar. Statistik laman sesawang temu janji popular menunjukkan lebih 300,000 sugar baby di Malaysia. Kebanyakannya pelajar universiti dalam lingkungan usia 20-an. Sementara itu, ruang temu janji sugar daddy terbesar Asia, Sugar Book, mencatatkan lebih 400,000 keahlian. 220,000 daripada sugar baby, 180,000 sugar daddy dan 6,000 sugar mommy di Malaysia. Kedua-dua ruang itu menyatakan hutang pinjaman pelajaran, kos sara hidup yang tinggi, kenaikan yuran tuition dan peluang rangkaian antara sebab penuntut universiti mencari sugar daddy. Data itu juga menunjukkan sugar baby terdiri daripada pelajar institusi pengajian tinggi awam IPTA dan swasta IPTS terkenal sekitar Lembah Kelang. Ketua Pegawai Eksekutif Sugar Book Darren Chan berkata ruang itu dapat membantu sugar baby menempuh waktu ekonomi yang sukar. Dalam hal ini, di mana suara Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang dan para ulama PAS yang sebelum ini lantang menyalak kononnya Islam terancam di Malaysia. Langkah Sheraton pula dikatakan dibuat demi menyelamatkan Malaysia, tetapi nampaknya Malaysia makin jahanam di tangan para pengkhianat muafakat nasional dan perikatan nasional. Pengerusi Sinergi Gerakan Mahasiswi Sigma Sabah, Siti Zainab Omar berkata pihaknya mencadangkan pihak berwajib mengambil langkah secara berkesan membeku atau menyekat akses laman sesawang dan aplikasi yang menjerumus individu terutama mahasiswi kepada kegiatan tidak bermora itu. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia perlu memainkan peranan. Hal ini dapat mengurangkan dan mengelakkan bukan sahaja mahasiswi bahkan keseluruhannya daripada terjebak, katanya,
Katanya lagi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dengan IPT juga perlu melihat cadangan ini dengan lebih mendalam kerana dakwanya ada dalam kalangan sugar daddy terdiri dalam kalangan petugas IPT terutama pensyarah mereka sendiri. Sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai para ulama di dalamnya, adalah sangat besar harapan rakyat agar mereka memainkan peranan menangani masalah yang makin mendahsyat ketika ini. Jangan hanya tahu diam membisu, makan gaji buta. Belum lagi kita berbicara tentang pertandingan Ratu Cantik sebelum ini yang diredai PAS. Juga isu judi yang kini tenggelam halal dalam jubah para ulamanya. Dalam isu sugar daddy dan sugar baby, Jom China tidaklah berharap sangat apa-apa daripada PAS sebab memang sudah sedia maklum hanya tahu melalak dengan dalil itu ini. Tetapi Dewan Ulamanya sendiri kantor skandal dengan bini orang dan hantar gambar menjijikkan dengan sofa menjadi saksi. Dan terkini, ada pula yang dilaporkan ulama meliwat bininya sendiri. Perlu diingat bahawa rakyat tidak pernah sesekali lupa peristiwa Velfire buat aksi drift di stesen minyak Petronas gara-gara ulama kacau bini orang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Terus menjaga SOP untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Saya Zafar Yusof. Assalamualaikum. Jumpa lagi.